Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Dengar tak suara? Okay, saya ada bagi satu exercise kat dalam WhatsApp. Baru je bagi tadi. So yang tu awak boleh print ataupun boleh buka ke ataupun awak tengok sini sajalah. Okay. Kita buat sikit ulang kaji. Okay, dalam satu trading account, ada yang biasa dan pakai guna trading account, ada yang guna iStatement. Okay, trading account, ending. Okay. So kita ada kaitan dengan sales dengan dia punya cost kan. Dia ada dia punya apa ni, start stock dan seterusnya lah. Awak ada start stock, awak ada apa ni, purchase. Lepas tu awak dapat apa ni, cost of goods sold. Lepas tu awak dapat minus lagi dengan minus apa? End stock. Okay, minus dengan end stock. Lepas tu dapat ini sales apa benda. So dapat satu nilai yang kita panggil sebagai cost of sales ataupun sales cost. Lepas tu kita ambil, kita imbangkan, kita akan dapat nilai gross profit. Saya dah ceritakan yang return earning semua dah okey. Kemudian ini lepas tu nanti adalah banyak kan kalau kita ini gross profit. Atau awak pun terlibat dengan satu lagi iaitu profit and loss account, ending, sekian-sekian lah. Okay, awak pun ada ini bahagian income atau kita panggil sebagai revenue. Dan kemudian yang sebahagian sini semua ialah expenditure, perbelanjaan awak dalam bentuk overhead semua ni. Okay, kemudian kita akan ada satu lagi iaitu balance sheet. Balance sheet on berapa tarikh dia lah. Okay, so sini ialah apa? Dalam sini, bahagian sini apa? Okay, fixed asset. Kemudian yang bawah dia Current asset. current asset. Okay, sini equity. Equity. Okay, terdiri daripada kita punya capital dengan dia punya ni lah yang return earning tu kemudian dekat bawah ni long term, short term liability. Okay. Sekarang ni bila kita dah tahu dia punya format ni, ini semua format kita panggil kan. Dekat sangat ke? Tak nampak keseluruhan ni. Okay. Okay. Bila kita dah tahu ni format ni, jadi kalau kata in case datang case study, contohnya ini case study di mana account-account yang ni semua kita panggil account. Awak dah buat ni. Ini sama ni, ini soalan tahun lepas ni saya ambil sebagai exercise. Okey, yang ni semua kita panggil sebagai account. Tiba-tiba ada sebelum ni awak ada yang ni dikata information ni tertinggal ataupun tambahan. So awak pun masukkan lagi. Dan ada juga yang tertinggal macam di sini. It found that there are some statement are not stated in the account. Nanti kita buatlah yang ni ingatkan saya. Okey, ada stakeholder at cash in bank dan sekian-sekian yang ni apa. Okey, so sebelum nak masuk sini kita ambil dulu apa basic konsep dia. Kita buka yang ni. Kalau awak dapat soalan macam ni kan. So macam mana awak nak bertindak? Sebabnya sebelum-sebelum ni ramai student dia terus tunjuk amount akhir. Kita tak boleh nak write bila amount akhir. Sebabnya katakan bila awak dah dapat nilai akhir bagi cash ialah RM5,000. Kemudian kita masukkan case study yang ni
pasukan kes study ni, awak supaya kena tunjuk berapa yang tolak, berapa yang campur. Baru kita boleh nampak steps tu. Ni tak awak tolak siap-siap 5,000, tolak kata 500, 4,500. Saya kena kira pula. Ni 4,500 yang baru, yang ni yang lama. Tak boleh. Kita tunjuk dulu apa yang plus, apa yang minus. Jadi kita pergi dulu dia punya konsep. Okey, kalau ambil yang pertama ni. Macam mana nak buat? The pay cash to creditors RM500. Okey. Awak pergi dekat satu balance sheet, sebab tahu ini ialah balance sheet lah, balance sheet punya kita kena deal dengan balance sheet. Okey. Perkataan ialah kita pay cash to creditors. Dalam ni kita ada current asset iaitu cash. Ingat kan? Dan satu lagi ialah creditors, bahagian kanan, iaitu bawah short term liability. Okey, apa kita nak buat? Bila kita bayar cash sebanyak RM500, maka cash kita akan berkurang sebanyak RM500. Dan creditors kita, orang yang kita berhutang ni, bank yang kita hutang ni, maka akan apa jadi? Kita bayar cash kepada creditors. Maka creditors akan Tolak. mana? Saya saja guna perkataan tu, saya tunjuk ke sini. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Kita bayar cash 500, dah keluar duit RM500. Maka creditors kita akan jadi apa? Itu ayat sebenar dia. Akan? Kosong. Tak, jangan. Guna ambil ni 500 ni. 500. Dia akan apa? Naik ke turun ke apa? Tambah 500. Okey, katakan saya ikut awak cakap awak tambah 500. Balance tak? Ni kurang, ni tambah. Kalau saya buat balik ni kiraan ni, dia balance tak? Seorang ni kurang 500. Katakan bawah ni 10,000. 10,000 tolak 500, dia dah jadi 9,500. Tiba-tiba sini jadi 10,500. Sebab sini kan sepatutnya balance 10,000. Nampak? Dia lagi jauh pula. Ni dengan ni. Kan jauh tu. Itu cara kita nak check and balance. Kita nak check and balance. So, cash kita akan berkurang sebanyak 500 sebab kita bayar tadi. Maka, pemihutang kita juga akan berkurang sebanyak 500. Saja saya guna ayat tadi. Cash ini kita bayar pada kreditor supaya nampak macam, oh ni berpindah duit. Tidak. Salah Cash ini berkurang 500. Apa jadi pada pemihutang kita? Pemihutang kita juga akan berkurang sebanyak 500. Itu ayat sebenar dia. Faham so jalan ni awak kena tunjuk ni. Cash tolak 500, creditors tolak 500. Dalam keseluruhan balance sheet tu lah. Ni saja saya pecah-pecah macam ni. Okey, yang kedua, buy computer using credit. Okey, balance sheet juga. Saya boleh je tunjuk balance sheet yang sama tapi takut nanti awak nampak dia penuh sangat. Okey, balance sheet. You buy computer, you use credit. So kat mana dia nak usik? Komputer ni apa dia? Fixed asset. Okey, fixed asset. So dia bukan current, dia bukan rule fixed asset. Okey, computer. Dan satu lagi ialah kita beli tu using credit. Apa nak jadi? Apa nak tambah? Ni buat. Kita beli komputer, so komputer kita dapatlah jadi fixed asset. Tapi satu lagi kita nak buat apa? Apa yang bertambah lagi satu? Okey, kalau awak anggap kredit ni long term boleh, tapi komputer kan short term lah. Short term short term bagus lah tu, cuma kategori je. Short term liability under apa? Apa dia yang di punya bawah ni? Creditors Okey. Tambah ke tolak? Bila kita beli komputer,
RM4,000, maka komputer akan kita dapat apa dia? Tolak. Kalau tolak awak jual komputer ni, maka komputer ni dah tak ada. Ni awak tambah awak beli komputer, so dia dah jadi fixed asset tambahan RM4,000, maka kita beli secara kredit. So kredit kita akan tambah RM4,000. Okay. Okey. Yang ketiga, buy machine. Kita beli mesin menggunakan cash. So kita ada fixed asset, kita ada apa? Okeylah, fixed asset. Under fixed asset, kita ada mesin. Kita ada mesin dan juga kita bayar cash. Okey, cash kat mana? Kita beli mesin, maka mesin akan tambah sebanyak RM5,000. Kita bayar cash. So cash tu kat mana rumah dia? Dalam current asset. Di bawah current asset. Awak tengok balik format Okey, cash ni bawah current asset. Okey, apa nak buat kat sini? Kita bayar cash. Kita dapat mesin. Tolak 5. Kita kurang cash kita sebanyak RM5,000. Okey, tengok balance tak? Campur, tolak. Balance. Ada Okey. Yang keempat, kita receive check. Kita receive check for payment of account receivable. Okey, apa nama lain account receivable? Apa nama lain? Bank. Sorry, saya betulkan balik. Debtors. Kalau ada nota tu saya sebut account receivable sama dengan bank. Betulkan Debtors. Account receivable debtors. Okey, inilah debtors. Okey, kita receive check. Kita receive check for payment. Check ni berkaitan dengan apa? Kalau account. Kita tak ada account check. Nama dia. Kita ada account apa? Debit. Debit tu berkaitan dengan account apa? Satu kita akan deal dengan debtors, satu lagi account. Okay, kita ada debtors. Kita receive check for payment of account receivable debtors of debtors. Kita terima check daripada pembayaran yang dibuat oleh debtors. Okay, so debtors akan senarai debtors ni akan jadi tambah ke kurang 90 ni? Kurang. Sebab kita dapat cek orang ni dah bayar. So penghutang kita dah kurang lah. Penghutang keluarkan duit dia. 1,280. So dah kurang lah. Okey, apa jadi? Bila kita receive check for payment. Check ni berkaitan dengan apa? Account apa? Cuba kita asset kan di bawah current asset. Okey. Kita ada apa bawah ni? Kita ada cash dengan bank. Okey, kalau dia cakap check, selalunya berkaitan apa, takkan kita terus dapat kan? Dia kena pergi letak mana dulu. Sorry. Short term sebelah kanan. Itu berkaitan dengan ni lah, macam berhutang pula. Berkaitan dengan penghutang kan. Kita dapat duit lah. Kita dapat cek kan.
Saya dah bagi hint. Dapat check mestilah bank. Kan bila kita dapat check, mesti masuk dalam bank dulu. Mana boleh awak pergi dapat check, awak kata okey awak pergi kat kedai rujak tu nak beli apa-apa, pergi mall nak beli apa, tak boleh. Check itu mesti masuk dekat bank, nanti bank akan convert pada duit yang kita nak. Kalau kita nak cash lah. Tapi mula-mula bila kita dapat payment melalui check, kena masuk bank dulu. So bank kita akan bertambah 1,250 disebabkan oleh debtors bayar tadi. Yang debtors pula dah mula kurang. Okay, nampak dia balance. Boleh? Okay. Seterusnya, yang kelima, okay, loan from bank. Dia punya ayat je, loan from bank. Dia nak buat. Tambahlah sikit perkataan dia. You make a loan. Awak buat loan from bank. Itulah, kalau tak jadi pening pula kan. You make a loan from bank. Macam mana ni? Awak buat loan dekat bank. Usik siapa ni? Long term. Long term tu short term Okay lah, tak apalah, long term. Liability, ini bawah kreditor, bawah bank lah Kreditor juga sebenarnya. Okay, bank akan jadi awak macam mana boleh berkurang pula dia punya ni? Peminjam kita. Kita sekarang meminjam daripada peminjam. So macam mana peminjam boleh kurang kalau tolak? Kita menambah senarai peminjam kita. Kan bank kita jadi 15,000. Satu lagi apa? Bila kita buat pinjaman, apa yang kita dapat? Ya? Tak apa, cuba je. Apa dia? Set. Okey, bawah current asset. Apa dia? Bawah nama apa? Bank. Tapi bank ni lah bank kita lah. Okey, bank katakan sini awak pinjam daripada bank pertanian gitu kan. Sini ialah bank kita lah kan, sebab apa tu cek kita pinjam bagi cek-ceknya ni ataupun dia nak pindahkan tu. So dia akan masuk bank kita. So bank kita akan bertambah 15,000. Make a loan. So bila awak buat loan, creditors bank ataupun creditors mana-mana boleh lah. Kita tak sebut kan. So creditors akan bertambah 5,000. Duit kita juga dalam bank akan bertambah 15,000. Mana dapat ni? Cara kita tanya, bila audit dia tengok ni mana dia, siapa yang bagi ni? 15,000. Okey, nanti dia tengok buku ledger semua kan. Dan juga akaun penamat ni panggil akaun penamat. So dia tengok bank ni dia punya mesh dia tu, kawan dia tu ialah yang ni. Maknanya awak dapat daripada 15,000. Masuk dekat ni. Dia kata, mana dapat 15,000 ni? Daripada jualan. Dia akan usik dekat rekan ni. Mana dapat 15,000 ni? Daripada katakan saya jual ni. Saya jual furniture. Okey, dia nampak kat sini. Gitu mana dia akan berkurang, yang ni ada tambah. Macam tu lah. Dia ada dia punya balance dia. Okey. Nombor 6. You pay the bank loan 5,000. Pay bank loan 5,000. Bila sebut je loan kat mana nak usik. Katakan short term liability. Okey, berapa? Apa dia? Nama dia? Bank.
Okay, bank, bawah bank ataupun creditors. Tambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Awak punya loan dah berkurang ni sebanyak 5,000 sebab awak bayar menggunakan dia tak sebut. Awak bayar pakai apa ni? You pay katakan by cash. 5,000 by cash. Apa lagi kita buat sekali ni cashless. Okay, you pay cash. For the bank loan. So, bank awak akan kurang 5,000, maka dekat sini ada current asset di bawah. Cash. Cash berkurang 5,000. 5,000 juga. Okay, balance. Senang kan? Dah mula laju dah tu nampak. Okay, nombor 7. You buy stock, buy credit. You buy stock, buy credit. Credit ni maksudnya merujuk kepada bank mana? Bank mana? Bagai? Okey, katakan short-term liability. So di bawah ni kreditor ataupun bank mana lah. Kreditor ataupun bank. Janji bukan along lah kan? Okey, buy stock. Kredit RM6,000. Awak beli stok secara kredit RM6,000. So menambahkan permintaan awak sebanyak RM6,000. Tapi awak beli stok. So apa lagi satu? Asset. Okay, apa access? Ada dua access sini. Stock. Okay, current asset. Bawah ada nama end stock. End stock kita mana tadi RM6,000. Okay, balance tak? Awak dapat stok RM6,000. Di mana menyebabkan kreditor awak bertambah RM6,000. So kita pinjam untuk beli stok. Okay. Nombor 8. Company pay extra wages to the workers. Okay, ni ada sikit. Nak tengok macam mana awak fikir. Company pay extra wages to the workers RM7,000. Dia nak buat. Mana dia punya hint dia? Pay. Pay. Pay, okay, pay kepada extra wages. Wages ni. Okay. Okay, bila sebut wages, kita ada balance sheet. Kat mana ada wages? Wages duduk kat mana? Upah ni. Okay. Expenditure. Okay, dia duduk kat buat expenditure. Expenditure sebelum balance sheet. So kat mana kita nak usik ni dalam balance sheet ni? Kita ada bawah equity ni, kita ada capital, kita ada retain earning ataupun profit kan, net profit, retain earning. Okey, mana kita nak usik? Ingat tak bawah profit and loss account, kita pun dapat net profit di sini ataupun retain earning selepas kita kira dividen dan juga tax kan. Okey, kita ada net profit kat sini. Ni. So net profit ni pun kita pindahkan kat sini ataupun retain earning ni kita pindahkan kat sini. So kita kena usik yang mana? Okey, bawah retain earning kita kena company pay extra wages. So dia expenditure. Dia mengurangkan, dia expenditure. So dia mengurangkan 7,000 terhadap keuntungan ni. Sebab dia adalah expenditure. Okey, so tolak 7,000. Ingatlah yang kita nak dapatkan tadi kan, ni tolak dekat sini kan. Yang ni add revenue, ini minus expenditure, so minus. So ini pun nanti dibawa sekali minus dia. Kalau pakai statement dia nampak yang minus gitu. Okey, nak usik mana? Dia tak bagi tahu ni. Mana tadi company pay extra wages to the workers. Okey,
dia pay ni dia tak cakap by cash or by bank. Okay, kita kena anggap ni bank. Sebenarnya dia patut beritahu terang, tapi kalau beritahu terang nampak sangatlah awak tahulah apa benda nak matchkan kan. Okay, by bank. So, apa nak buat? Okay, current asset ni kita tulis bank kurang sebanyak, sebut kurang sebanyak 7,000. Okay, nanti saya nak buat katakan company ni pay extra wages to the workers by loan. Macam mana nak buat? Katakan company tu tak ada duit ni, dia terpaksa bayar dia juga wages pada pekerja sebanyak 7,000, tapi dia tak ada duit. Jadi dia kata tak apalah, saya bayar nanti saya pinjam dengan bank ni, bank yang kita dah biasa pakai tu. So macam mana nak buat? Tambah bank dekat debit tu. Okey, dekat short term liability kita akan ada bank kat sini. Bank ke creditors tak apa, tak ada masalah. Sebab creditors adalah salah satu dia punya list ialah bank lah. Orang yang kita berhutang ni, pemihutang kita ialah bank. Katakan Ahmad katakan dia ada buat pinjam, dia ada buat skim pinjaman pada orang, dia kita nak ambil pinjaman dia, tu boleh lah. So itu semua bawah creditors, ataupun kita boleh tulis bank jugalah in specific. So bank ini akan jadi tambah 7,000 creditors kita, bank kita, bank yang menjadi sebagai liability kita ni. So yang ni tak ada lah. Maknanya ni tolak ni macam-macam. Atau ini saja saya tambah tadi kan. Ataupun tolak 7,000. Bank ni memang kita bayar pakai duit kita tu. Okay. Okay, dan yang ke-9, sold furniture for cash. Awak ni dah tak ada duit dah sangat katakan kan. So awak jual furniture. So dia akan jadi kat bahagian fixed asset furniture. Apa jadi furniture ni? Kurang. Ya. Kita jual tau. Bukannya kita beli. Kita jual 4,000. Maka kita dapat cash sebanyak 4,000. Allah akan release. Okay. Dan yang ke-10, owner brought in a van to be used by company. Dia bawa masuk van yang untuk digunakan oleh company 20,000. Okay, dia bawa masuk sebagai fixed asset kita. Fixed asset bawa masuk 20,000 ni ialah furniture. Sebab dia tak terang ni, dia tak nyatakan ni beli ke apa benda ke. Dia apa benda dia beli ke. Ini tambah 20,000, ayat pun masih jelas kat sini. Maknanya dia bawa van tu untuk digunakan oleh company RM20,000. Ayat ni tak ada. Brought in a van to be used by company. Dia bawa katakan patutnya dia pay lah yang senang kata, ataupun dia buy ke. Okay, buy a van to be used by a company by credit kan. So dia akan pergi pada short term liability, credit ataupun bank, pinjam dekat bank. Kita sebanyak 20,000 habis. InsyaAllah. Sekarang kita tengok soalan tadi. Ada satu kejap. Ini saya katakan. Okey, yang ni. Goods at a cost for K lah ya. 4 ringgit macam apa. 4,000 4K
was sold with a price of 5,000. Maknanya total lain lah, total bukan unit. A total was sold to the first customer by credit. Okay, goods valued at the cost of 2K was sold to a second customer pula at a break-even price by cash purchase. Macam mana nak buat tu? Kita ada balance sheet. Goods at the cost of RM4,000 ni dijual dengan cost dia RM4,000 dijual dengan harga RM5 kepada first customer by credit. Okay, goods ini ialah end stock bawah current asset ni. Okay, end stock kita akan berkurang sebab dah jual. Dia dah berkurang sebanyak RM4,000 sebab dah jual. Dan siapa kita jual kat siapa? To the first customer by credit. Maksudnya customer itu sebagai long term, salah. Kita jual RM4,000 kepada customer ni secara kredit, kita bagi dia hutang. Okey lah, awak boleh hutang lah harga RM5,000 tapi end stock ni harga RM4,000 lah. Maknanya awak keluarkan kos dia yang RM4,000 tu, jual kepada customer dengan cara kredit. Long term. Siapa customer ini? Tu soalan dia. Siapakah customer ini? Adakah dia creditors atau debtors? Debtors. Dia adalah debtors, orang yang berhutang dengan kita, penghutang. Okey, debtors kita akan bertambah sebanyak bertambah sebanyak berapa? 5K. Sebab dia jual dekat debtors sebanyak 5K. Mana pergi? 5 tu nampak 1,000 lagi. Mana pergi 1,000? Apa dia? Profit. Okey, kat sini ada equity. Ada profit, ada capital, ada add profit, net profit kan. Ataupun return earning ke apa, tengok pada holding kita ke apalah. Okey, net profit tambah 1K. So tengok ni betul nampak 1K, ni 1K betul. Okey, tapi ada lagi satu. Goods valued at the cost of 2K was sold to a second customer at a break-even price by cash purchase. Macam ni. Goods kita akan berkurang sebanyak 2K. Dan dia tak ada untung, ambil untung pun. Dia kata dia jual dengan 2K pada second customer at a break-even price by cash purchase. Okey, stok awak akan berkurang. Tapi awak dapat apa? Siapa kita nak amalkan second customer ni? Debtors, awak hutang ke? Dia berhutang ke? Cash. Cash. Awak cash. Dia ada cash kat sini. Dia beli stok ini di stok dengan harga 2K ni telah dijual, maka end kita kurang kepada customer yang kedua secara cash. Kita tak tahu pun orang tu siapa, kita tahu kita dapat cash sebanyak campur ke tolak? Campur. Campur 2. Tolak 2K campur 2K balance. Okey. So inilah nanti bila awak punya case yang dalam soalan dia ada end stock ni, katakanlah end stock ni ada nilai asal dia katakan 20K. So jangan awak pergi 20K tolak pula dia nak dapat nombor nilai lain. Boleh buat yang tu, tapi awak kena tunjuk jalan ni. 20K tunjukkan ni, tolak 4K tolak 2K. Ini ni mana?
Ini kalau kita macam makan lah. Ni yang makan ni. Dia campur. Bukannya terus nilai akhir. Ini kalau soalan keluar lah saya tak tahu sebab kali ni orang lain yang soalan ni tak tahu. Sebab kita belum tengok nampak lagi pada exception. Okey, selesai ni. Kalau katakan mana soalan yang tadi? Okay, it is found that there are some statements are not stated in the account. Ini sama dengan soalan yang saya bagi ni dalam exercise yang pertama tu. Okay, stakeholder add cash in bank as an additional capital. Macam nak buat bila sheet tu. Stakeholder ditambah cash. Cash in bank bukannya cash in bank. Okay, bank kita dengan satu lagi ialah capital. Buat kat atas juga. Nanti kecil sangat. Okay, so kita ada balance sheet. So ada cash. So maknanya kita punya cash akan bertambah. So ada cash in bank. Oh okey, nampak ini dia kena tambah 10,000 sebab nak jadikan capital kita. Sebanyak 10,000. Datang daripada luar duit tu sebab nak jadikan modal. So cash akan tambah 10,000 untuk jadikan capital. So capital juga akan tambah. Okay. Company pay cash in bank. Okay, sekarang ni dia bayar pula bank 4,000 untuk office equipment. Cash pula bank disebut cash tersebut. Okay, bank. Sekarang ni company pay cash in bank. Cash in bank mana bank lain. Bank RM4,000. So sekarang ni dekat bank ini akan kurang RM4,000 untuk beli office equipment. So dekat atas ni fixed asset kan. Office equipment akan bertambah RM4,000. Okay, kemudian company purchase extra office equipment. Office equipment juga dia purchase extra lagi. Mana akan ada tambah lagi sebanyak 2,000 by loan. So ada creditors yang akan ditambah macam ni akan tambah RM2,000. Ini yang Bila tunjuk ni. Okey. Sebelum ni, ini ada berkaitan dengan soalan sebelumnya. Soalan sebelumnya semua ni ada nilai ni. Yang awak buat sebelum ni. Yang awak buat ni. Ni nanti awak tengok balik. Ni yang awak buat ni. So dia dah ada nilai. So nilai-nilai ni lah yang awak kena. Okey, office equipment ni kan kita nilai dia berapa kan. Kalau tengok sini office equipment dia. Office equipment. Ni question. Tak ada langsung. Oh, dalam ni tak ada langsung office equipment. So awak kena tambah office equipment. Ni lah ni. Dia baru nak beli. So 4,000. Okey, ni tambah 2,000. Ada setengah yang dah ada macam tengok tak apa masa dah tak cukup ni. Bank katakan dia dah ada 50,000. So awak just tunjuk dia ada tambah 10,000. Ni. Gunalah plan apa ke katakan ataupun buat dekat tempat lain yang macam ni pun tak apa. Yang buat tempat lain yang ada nampak kat di description. This. Okay, determine the change of the balance sheet by showing the amount reduce or increase. Sebab dia nakkan awak punya jalan kerja. Tambah ataupun kurang. Okay, habis yang ni. Kita kena tengok sikit yang tunjuk yang seterusnya. Sebab yang ni dia lebih kepada saya matikan dulu. Okay, stop video. Boleh saya. Oh, kejap. Tak lagi.
Okey. Chapter yang seterusnya, dia tak panjang, dia sikit je. Berkaitan dengan performance measures. Dia ada performance measures tu. Okey, dalam performance measures, kita akan guna account yang kita dah buat tadi untuk kita buat analisis. Sebab kalau setakat buat dia punya nilai tanpa kita tahu apakah performance akhir sekali, maknanya kita ni mampu tak buat pinjaman seterusnya, ataupun apakah kedudukan, apakah status company kita dalam bentuk kewangan. Yang tu yang penting bawah chapter 3, iaitu performance measures. And to determine a company status, performance through financial analysis, such as ratio analysis and variance analysis. However, variance analysis is not included in this topic because this one is for engineering economy. If you take an engineering economy subject, yes, we will teach you the variance analysis. But for now, for your 3823 ni, it's only ratio analysis. Okay, this is what is ratio analysis. Use the data from financial report that you have developed tadi, and balance sheet, relationship between data in financial statement and balance sheet for evaluation of company performance. For what? For to see the trend. Nak tengok trend, menaik ke, menurun ke, macam kita tengok COVID. Adakah menaik ataupun menurun? Menunjukkan itu relativeness dia. Relativeness dia. Kalau kita kata COVID turun, alhamdulillah turun sebanyak 10%. Betul. Tapi what is the benchmark? Bila kita kata turun, dia turun tapi sebenarnya nilainya masih besar, 4,000 orang katakan kan. Tapi kalau bercakap dekat negara katakan Singapura, turun sebanyak 2%, bunyi 2%, tapi that is relativeness dengan nombor yang sebelumnya. Tapi bila kita tengok benchmark, maknanya ini sangat sedikit orang yang terkesan macam tu kan, yang terkena dengan COVID. So sama juga yang dalam kes ini, bila kita cakap pasal trend, dia bercakap pasal relativeness. Macam kemajuan diri awak jugalah. Sebelum ni dapat katakan macam adik-adik kita, anak-anak saya katakan, dia dapat mula katakan C. So performance dia naik. Dia naik. So dia ada percentage dia naik jadi B. Saya tak boleh nak cuba bandingkan anak saya ni dengan Yen, katakan Yen Zenye. Yen Zenye dia mungkin dia 90 markah dan dia maintain. Bila kita buat report dia maintain ataupun dia naik hanya 1%, sedangkan anak saya naik 10%. That is relativeness. Jadi kita tengok trend ni. So dia nak tengok evaluate the trend. Performance comparison between companies. Okay, kat situ pun ada. Kita nak compare between the companies yang sama. Okay. Link interdependent factors to evaluate performance. Planning, forecasting and control. Kita berdalam ni ada ni. Siapa yang nak tengok ni? Interested in the overall performance of the company for planning, control and incentive scheme. Kita dah terangkan juga lah sebelum ni. Untuk apa? Dia nak tengok return in investment, dia nak tengok ability kita to pay the current or long term abilities dan sebagainya. Okay, ini ialah analisis yang akan dibuat, iaitu in terms of the liquidity, financial performance based on the capital, then analysis on business performance from the investor perspective dan juga investment factor. Okay, ratio evaluate is meaningless dan tak ada makna if it is not compared with another value. Okay, so kita nak tengok year by year ataupun based on the similar industry, wood waste dengan wood waste, electronics dengan electronics. Tak boleh wood waste dengan electronics, lain bahasa dia. Di comparison is a standard, so ada benchmark. Benchmark ni mungkin diletakkan oleh persatuan syarikat tu sendiri atau syarikat yang sama tu, ataupun kadang bawah Malaysian Productivity MPC, bawah MPC. Yang tu pun ada, dia juga akan meletakkan benchmark. Okey, inilah benda yang awak kena tahulah. Dia ada liquidity ratios, activity ratios, capital and profit ratios. Ada juga return investment. Okey, jadi semua ni pakai formula. Jadi sebab tu awak kena baca, jadi awak faham lah. So yang ni nak buat latihan pun balik semula tengok refer itu je.
Okay, so bawah liquidity ratio kita ada current ratio dan juga current ratio biasa, dan satu lagi asset test ratio. Okay, apa beza dia? Bawah asset test ratio kita neglect, kita tak consider end stock dan juga overdraft. Kita hanya ambil nilai current asset yang tak ada stok. Katakan ada 4 item termasuk ada stok, cuma ambil 3 macam tu. Current liabilities tanpa overdraft. Ada sebab lah. Sebab stok ni dia nilai dia kita tak tahu kita dapat beli jual benda tu ataupun tidak. Sebab tu dia tak boleh masuk sebagai current ratio, dia berubah-ubah. Lupa dah saya sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah. Sama juga dengan overdraft. Okay, ni kalau nak tahu awak tengok dekat bahagian ni yang ada dia punya link tu. Okay, this is to see the ability to pay the current liability. Kemampuan kita untuk membayar current liabilities. Okay, kemudian activity ratio ada 3. Inventory turnover, nisbah kos ganti inventory, debtor turnover dan asset turnover. Okay, sini tak ada apa-apa. Okay, sini ada formula, nampak tak? Sales cost tu maksudnya yang lepas kita minus and cost and stock. Kita ada atas stock, campur purchase, dapat cost of goods sold. Lepas tu kita tolak lagi dengan stock, kita akan dapat cost of sales ataupun sales cost. Yang tu sales cost. Average stock ialah stok awal dengan stok akhir bagi 2. Okay, ada dia punya contoh soalan bawah. Okay, debtors turnover, ini tak ada apa, jumlah jualan dengan sales bagi dengan penghutang, jualan bagi dengan jumlah aset dengan current asset. Kemudian kita ada debt ratio, liability and asset, debt of to equity pun sama, tak ada apa. Net profit, okay, tak ada apa. Okay, to see what? To see the ability to pay the long term liability. Okay, kemudian kita ada profitability ratio dan nisbah keuntungan. Okay, itu ada banyak formula. So just gunakannya lah. Okay, dan dia ada share investment. Okay, ni awak tengok contoh ini macam mana nak masukkan kan. Okay, yang penting ialah melihat pada portion ratio. Apa maksud 2.3:1? Okay, awak tahu kan kalau katakan current ratio ialah sentiasa merujuk kepada formula current asset ini lebih daripada current liability, sebab dia tulis 2.3 terhadap 1. Maknanya current liability itu 1, current asset 2.3. Sebab tu dia tulis kat bawah tu, interpretation dia adalah setiap satu current liability is sustained by 23% of current asset. So sufficient current asset to pay for all its current liabilities. Itu cara kita nak interpretkan dia. Begitu juga dengan asset test ratio. So tengok cara dia. Ini ada example lain pun, awak tengok macam mana cara dia gunakan dan dia kira. Tak ada apa yang susah lah, just kena rajin tengok. Boleh? Sebab ini masukkan je. Sebab kalau kita punya ni, kita kena patah balik sini. Saya takut awak confused. Sekejap nak tengok atas, sekejap nak tengok bawah macam tu kan. So awak tengok je lah nota ni nanti. Saya nak masuk dalam ini. Okay, dan bersama solution accuracy. Difficult to make a comparison if difference in the operations between companies. Kalau awak dia company yang berbeza sektor dia, memanglah tak boleh nak baca kan. Antara ayam kucing, mana boleh. Kita kena ambil sama-sama. Ni syarikat ayam mas, syarikat apa lagi satu, Noliza katakan ya. Ada dekat puncian Noliza kan. So baru kita boleh compare berdua tu, Apple with Apple. Okay. Jadi bila sebut stock value, semua kita nampak sama. Depreciation dia, apa yang dia appreciate kan. Kalau jenis yang ni, apa yang saya dibeli macam-macam. So kita nampak kat situ income and asset. If initial value of cost historical is used without taking into consideration inflation and current price. Difficult to make comparison. Kalau awak tak mengambil kira inflasi dan juga current price. Ini ada kaitan dengan productivity dalam intro to IE. Intro to IE dia nyatakan bila kita nak membandingkan performance, kita tak boleh ambil harga current market, harga current price.
kita kena ambil harga yang sebelum tu as a reference. So bila kita ambil as a reference tu tahun lepas, katakan benchmark di tahun lepas, katakan harganya RM2, maka RM2 itu kita juga akan gunakan pada tahun ini. Tapi bukannya nak menunjukkan harga itu RM2 tu. Itu hanya performance. Untuk mengkonvertkan nilai ini kepada ringgit. Kalau katakan kuantiti je tahun ni, tahun lepas awak pakai 3,000 unit. Awak jual 3,000 unit. Tahun ni awak jual 5,000 unit. Unit ni, dua-dua unit ni dalam produktiviti tukar RM. Mesti RM, convert to RM. So nak tukar RM, kena ambil yang sama nilai dia. So kalau katakan unit harganya ialah RM5. So kita kena ambil harga RM5. Tak boleh ambil harga yang mungkin tahun ni harga dia dah jadi RM7. Tak boleh. Kena ambil RM5. Macam tu lah. Tu maksud dia. Kita kena ambil nilai rujukan kita. Without taking current price. Inflation itu sama deflator. Dalam kes ni kalau dia ada kaitan dengan deflator sama juga. Sebab deflator ni dia memang dah dalam amount ringgit. Jadi kita nak buat portion dia supaya sama nilai sama nilai dengan tahun sebelumnya, maka kena buat deflator. Deflator juga ditentukan oleh MPC. Okey. Ini dia punya conclusion apa? Discussion yang okey ni bersama awak tengok dia punya apa ni penggunaan how to apply dia number tu into the ratio lah. Semua dah ada jawapan, so tengok aja. Then how to do the comparison. Okay, so itu saja sebenarnya. Yang lain ni ada banyaklah contoh-contoh. Okay, yang ni tak ada. Variant analysis tak ada. Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak soal. Siapa nak bagi soalan lah? Siapa nak bagi soalan untuk attendance? Siapa nak bagi soalan untuk attendance? Hai. Boleh. I don't have to ni tak ada privilege. Itu nak berlaku. Session ni. Okey. Siapa nak buat soalan? Untuk keyword. Ni naik nama Amiruddin ni. Boleh buat soalan. Saya tak boleh buka lah. Chat mereka. Saya tak boleh. Apa masalah dia? Memang tak boleh lah. Okay, tak apa. Okay, apa soalan untuk jadi keyword? Apa yang awak belajar sesuatu daripada hari ini? Apa saja kawan awak sedang bersedia untuk menjawab awak. Okay, ada siapa yang boleh bantu dia? Bantu Amir. Ada name for debtors. Ada name of debtors. Okay, good. What is the other name of debtors? Okay. What is the other name of debtors? Okay. So, lepas jawab, okay, kita ni dismiss. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera.